Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid tahun 4 Kafa SK Sultan Hishamuddin Alamsyah, mudah-mudahan sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pelajaran sirah tahun 4 dalam tajuk pembangunan negara Islam. Tapi kita akan merujuk pada unit yang kedua, iaitu pada muka surat 45. Antara punca ataupun faktor membangunnya negara Islam ialah pada unit pentadbiran. Okey, baik. Pada muka surat 45, unit pentadbiran, mari kita lihat dan kita baca penerangannya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilantik menjadi ketua negara. Baginda berperanan memastikan Madinah sentiasa aman. Oleh itu, baginda telah menggubal undang-undang yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggubal satu undang-undang yang dikenali sebagai Piagam Madinah pada tahun pertama hijrah. Maknanya selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah, tahun tersebut juga selepas Rasulullah membina masjid, Rasulullah telah menggubal satu undang-undang konon, iaitu yang dinamakan Piagam Madinah. Apakah itu Piagam Madinah? Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Piagam ini merupakan peraturan yang melibatkan seluruh penduduk Madinah. Piagam Madinah juga dikenali sebagai Sahifatul Madinah. Nama lain bagi piagam ini ialah Sahifatul Madinah. Baik, sebagai ketua negara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negara berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Yang pertama, Rasulullah mentadbir negara, memerintah negara adalah pertama menjadikan prinsip ketaatan dan kepatuhan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya menjunjung tinggi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan pentadbiran. Kedua, mesti mentadbir dan Rasulullah mentadbir dengan adil dan bijaksana. Ketiga, memastikan perkara-perkara yang baik dan benar ditegakkan dalam pemerintahan dan pentadbiran Nabi. Ini yang Nabi buat, dan antara lainnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan perkara-perkara yang buruk dan keji dibantras, maknanya tidak boleh dilaksanakan, dan Rasul akan cuba sedaya upaya untuk elak dan hindarkan daripada umat ketika itu melakukannya. Dan seterusnya, antara prinsip yang Rasulullah tekankan dalam pemerintahan ialah mengutamakan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perbuatan dan tindakan. Ini prinsip Rasulullah dalam mentadbir dan memerintah negara ketika menjadi ketua negara di Madinah Al-Munawwarah. Baik, seterusnya, baginda merupakan pemimpin yang agung dan sangat berjaya. Antara jasa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam aspek pentadbiran negara itu ialah, yang pertama, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Muhajirin ialah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansar ialah kaum asal, penduduk asal yang duduk di Madinah. Mereka adalah daripada dua puak, iaitu Aus dan Khazraj, yang telah dipersaudarakan. Akhirnya mereka menjadi golongan yang diberi golongan Ansar, iaitu yang menolong orang-orang Muhajirin yang datang ke Madinah. Dua-dua ni adalah penguat agama Islam ketika itu. Baik, apa pula yang aspek yang Rasulullah lakukan dalam pentadbiran? Seterusnya, Rasulullah membina dan menjadikan masjid sebagai pusat dalam pelbagai urusan. Baik, seterusnya pada muka surat 46, apa lagi aspek yang Rasulullah laksanakan dalam pentadbiran negara tersebut? Rasulullah membuat perjanjian damai. Rasulullah membuat perjanjian damai dan kerjasama dengan orang bukan Islam, iaitu orang Yahudi yang masih mahu menetap di dalam Madinah. Rasulullah juga mengembangkan agama Islam, mengukuhkan ekonomi negara, mengukuhkan sistem kemasyarakatan, dan mengukuhkan struktur pemerintahan. Seterusnya, dengan kepribadiannya yang mulia dan kebijaksanaan dalam pentadbiran negara,
baginda menjadi contoh pemimpin yang sangat adil, contoh pemimpin yang sangat bijaksana, contoh pemimpin yang sangat agung sepanjang zaman. Tiada siapa yang boleh menandingi kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah dalam melaksanakan pentadbiran dan pemerintahan. Kerana apa? Kerana Rasulullah meletakkan ketaatan, keredaan Allah diutamakan, Al-Quran dan sunnah Nabi diutamakan dasarnya, dan Rasulullah sangat adil dan saksama dalam menjalankan tugas dan pemerintahan serta berkasih sayang dengan semua umat Islam ketika itu, bahkan bukan orang Islam. Baik, antara penghayatan dan pengajaran yang kita dapat daripada tajuk ini, antaranya ialah negara Islam membangun, antara sebabnya ialah dengan pentadbiran. Jadi kalau pentadbiran itu adil, pentadbiran itu ikut acuan Rasulullah, ikut macam mana Rasul tunjuk dan ikut perintah Allah, insya-Allah pentadbiran dan pemerintahan itu akan jadi baik dan sangat disanjungi oleh orang-orang di luar. Ya, okey, pengajaran yang kita dapat ambil ialah kita boleh lihat pada muka surat 47, kita wajib taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling sempurna untuk diikuti dalam semua aspek kehidupan kita, antaranya dalam bidang pentadbiran dan sebagainya. Baik, sehingga bertemu lagi, insya-Allah memberi manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.